Baik, saya jemput Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, dan terima kasih Yang Amat Perdana Menteri yang telah memberi jawapan. Saya kira soalan daripada Yang Berhormat Paya Besar sahabat saya ini cukup relevan kerana ianya menimbulkan sedikit kekeliruan, terutamanya apabila keluarnya kenyataan media daripada Jabatan Peguam Negara yang bertarikh 11 November baru ini, yang menceritakan tentang keputusan mesyuarat khas Jemaah Menteri pada 11 November dan sebagainya. Dan di akhir kenyataan ini disebut, saya mohon izin untuk baca, selain itu alasan penghakiman juga menyatakan bahawa kajian semula selepas tahun 2021 adalah menyalahi undang-undang, tidak rasional, terdapat ketidakaturan dari segi prosedur dan tidak berkadaran. Ini penting. Kerajaan Persekutuan akan merayu berhubung kecatatan dalam alasan penghakiman tersebut. Ini yang menimbulkan kekeliruan. Yang saya faham dalam undang-undang, apabila satu-satu parti, satu-satu pihak yang tidak berpuas hati membuat rayuan, rayuannya hanyalah terhadap judgment or order. Never appeal on the ground of judgment. Ini alasan penghakiman adalah alasan hakim sehingga dia mencapai satu keputusan. Sama ada keputusan dia betul tak betul, itu boleh dirayu, tapi bukan terhadap alasan penghakiman. Jadi ini yang rakyat nak tahu, pendirian Peguam Negara mungkin yang telah menasihatkan kerajaan. Itu satu. Yang keduanya, soalan saya Yang Berhormat Tan Sri, saya mohon Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan juga menjelaskan kepada Dewan ini, apakah hasil 40% yang telah dikatakan perlu diberikan kepada negeri Sabah ini mempunyai hubungan silang dengan peruntukan lain yang diterima oleh Sabah, atau merupakan dua perkara yang sama sekali berbeza dan tidak berkait. Yang patut diterima oleh Sabah satu, yang 40% ni satu yang lain. Adakah itu maksudnya? Dan yang keduanya, saya nak tahu apakah sebagai Menteri Keuangan, apakah takrif hasil bersih yang menjadi hak Sabah ini? Bagaimana formula pengiraannya? Apakah mekanisme audit dan perkongsian data yang dicadangkan? Dan yang penting juga ialah bagaimanakah pelaksanaan penghakiman ini memberikan kesan keuangan kepada Kerajaan Persekutuan dan juga hubungan keuangan antara Persekutuan dengan negeri-negeri. Kesan daripada pelaksanaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Menteri, silakan. Terima kasih Tan Sri Ketua Kota Baru. Saya rasa boleh sentuh secara umum, umpamanya kenyataan Jabatan Peguam Negara pada 11 November tidak ada percanggahan, sebab kita nak asingkan keputusan kerajaan menghormati semangat perlembagaan dan penghakiman bersabit 40%. Tetapi kenyataan bukan saja alasan penghakiman, hukuman terhadap kerajaan-kerajaan sejak 2004 yang disebut itu irrasional 2021, itu termasuk semasa Kota Baru Menteri Undang-Undang. Kena ingat itu serius. Apakah Kota Baru nak terima tuduhan itu? Ya, kita rasa tak sesuai kerana dalam menjalankan tugas rasmi kerajaan, apalagi bila disebut tentang unconstitutional sejak 74, ya, sebahagian daripada keputusan yang dikaitkan dalam penghakiman. Jadi alasan dan juga substantive order itu kita rasa perlu dirayu, dan beberapa rekod itu harus di-expunge kerana dia, ya, kita rasa tak adil, tak tepat kerana menghukum semua kerajaan-kerajaan. Itu satu perkara yang dikaitkan. Yang keduanya ialah tentang apakah berasingan. Setakat ini kalau ikut tafsirannya katanya berasingan, tetapi dalam rangka belanjawan, ya, ada yang peruntukan tetap, jadual persekutuan negeri dan concurrent, dan tanggungjawab itu begitu. Tetapi yang kita lakukan ini banyak yang lebih daripada itu.
Saya sebut tadi elektrik, saya sebut PEN Borneo, saya sebut tentang saluran yang SKMM lakukan. Itu sudah, situ saja sudah 7-8 bilion ringgit. Jadi kalau memikirkan keperluan 40%, tentunya kita kena lihat belanjawan secara keseluruhannya. Jadi sebab itu rundingan itu penting. Jadi supaya kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan terima ini bawah schedule negeri atau ini bawah tanggungjawab persekutuan. Jadi bila ini diputuskan, kita boleh kira bagaimana kelebihan 40%. Tapi tentunya kita setuju pada prinsip daripada 26 juta naik 150 juta, dalam 2 tahun saya naik 600 juta. Maknanya bagi saya, bagi kerajaan sekarang, ada munasabahnya untuk meningkatkan seperti mana yang dijanjikan dalam perjanjian penubuhan kerajaan Sabah bersama Malaysia. Baik, bagaimana takrif hasil? Setakat yang disediakan oleh Kementerian Kewangan, dia tentunya masuk cukai langsung, cukai tak langsung, hasil bukan cukai dan hasil petroleum. Itu sebahagian daripadanya. Ada orang anggap hasil petroleum 5% untuk negeri, 95% berkaitan. Tak betul. Perkiraan itu tak tepat kerana ada pelaburannya, ada hutangnya, ada joint venture Petronasnya. Tapi kita terbuka untuk membuka maklumat untuk rundingan. Berapa cukai langsung? Umpamanya 2024, 58 bilion. Cukai tidak langsung 1.5. Itu semua dimasukkan. Baik, perbelanjaan yang ditanya juga ada kita sediakan. Umpamanya perbelanjaan yang disebut 17 bilion itu dia dari mana? Ya, itu penambahan. Kerana 2021, kalau yang Muhammad ingat, 12 bilion yang diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sabah. 2025, 17.3 bilion dan untuk 2026, 17.6 bilion ringgit, iaitu seperti mana saya jelaskan yang tertinggi. Ini termasuk umpamanya mengurus agensi persekutuan, pembangunan, pemberian khas kepada negeri dan tambahan seperti mana yang saya senaraikan sebentar tadi, itu 17.5 bilion. Jadi apakah takrif hasil bersih itu masih dalam perundingan ya, tapi saya setuju dengan pandangan Sabah bahawa 40% itu mesti daripada hasil. Jadi ini tak diambil kira tentang tanggungjawab langsung kerajaan. Tapi saya nak bezakan ya, tanggungjawab tu boleh jadi 10, boleh jadi 14, terpulang kepada semangat rundingan di antara negeri dan persekutuan, cara baik dan semangat muafakat.